Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wajma'na bihi fi kulli atwarina wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama-tama kita mengucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana nikmat yang kita rasa dan kita tak berasa. Yang sentiasanya Allah taala memberi nikmat kepada hamba tu selagi mana dia hidup. Kerana nikmat pertama yang Allah Ta'ala ciptakan, nikmat kita ni ada. Selepas daripada kita ada, nikmat kita ni kekal dari ada ni. Kita boleh makan, kita boleh minum, kita boleh nyawa, kita boleh nafas ni. Tidak lain, tidak bukan setiap detik, setiap masa Allah Ta'ala beri nikmat kepada kita. Maka dalam nikmat yang sebanyak-banyak nikmat itu adalah nikmat bertemunya kita dengan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun terlahirnya kekasih Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi Tuhan. Nah, katanya satu syair, siapa dia tak ingat dah kata, wulidal apa? Tak ingat dah. Maknanya dalam syair itu kata apabila Nabi Muhammad lahir, maka seluruh alam tersenyum dengan kelahiran dia. Apabila Nabi Muhammad lahir, maka seluruh alam tersenyum dengan kelahiran bertemunya. Sebelum daripada Nabi Muhammad lahir, alam menanti-nanti kehadiran kekasih Tuhan itu. Bilakah ia muncul di alam zahir ini? Maka menantilah sehinggalah pada waktu tarikh yang Allah Ta'ala tetapkan, iaitu hari malam sebelum subuh, hari Isnin pada 12 Rabiul Awal. Maka bertemulah seluruh jagat alam ini dengan jasad zahir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana jasad Nabi sebelum daripada lahir atas muka dunia hanya menjadi cahaya sahaja di dahi-dahi para ayah-ayah Nabi. Ayah-ayah Nabi, orang yang menanggung zuriat Nabi akan memiliki cahaya di dahi dia. Maka apabila cahaya itu dipindahkan daripada bermula daripada Nabi Adam turun kepada Nabi Allah Syis, dan diturun siapa Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail dan keturunan-keturunan dia, sehinggalah sampai kepada dahi ayahanda Nabi Abdullah. Maka pada malam yang tepat, iaitu 12 Rabiul Awal sebelum subuh, lahirlah cahaya itu menjadi ain. Nah, wasarul ibnil masuni ayana. Maka jadilah cahaya yang kita duk tunggu-tunggu itu menjadi ain, yakni jadi zahir, jadi seorang budak lelaki. Maka pada masa itulah bumi begitu gementar, begitu gembira dengan hari kelahiran Nabi. Dan adalah golongan-golongan yang apabila lahir Nabi rasa tidak senang dengan kelahiran Nabi. Antaranya yang disebut di dalam kitab, Iblis itu menangis meraung 3 kali. Sepanjang dia hidup Iblis ni 3 kali dia menangis senangis-nangisnya. Pertama apabila dia dilaknat oleh Allah Ta'ala, maka dia menangis. Pelepah angin dia panggil. Tak tahu nak kata lagu mana. Keduanya apabila lahir Nabi, maka menangislah dia. Tak puas hati dengan lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bimbang pada bulan ni kita jadi orang seperti iblis. Yang mana apabila masuk saja bulan Nabi, bulan Rabiul Awal, gelisah selalu kita. Rasa tak puas hati selalu. Apa tak puas hati? Kerana ada orang bergembira dengan kelahiran Nabi. Rasa tak puas hati, masuk dah bulan Maulud. Start dah pak dia nak buat kerja lagu tu. Tak puas hati. Maka dia ni tidak lain tidak bukan mengikut jujuk sunnah iblis. Kerana apa? Orang yang tidak puas hati pada hari kelahiran Nabi, iblis. Maka seluruh makhluk tu cakrawala, syurga dan semua seisinya dan ahli dunia bergembira dengan hari kelahiran Nabi. Maka berlakulah macam-macam di atas muka dunia apabila lahirnya Nabi.
Antaranya terpadailah api disembah di Iran sekali lah, di Majusi. Yang mana api itu 1000 tahun tak pernah padai, tetapi dengan hari kelahiran Nabi mapuh tiba-tiba. Kali nak kawal. Mahkota gajah jatuh daripada kepala mereka. Maka berhala-berhala bersembah sebelah muka belakang. Kelepung. Tak ada siapa dia. Sebab apa? Kerana bumi mula bergoncang. Terlalu suka dengan hari kelahiran Nabi SAW. Seluruh makhluk bergembira. Apakah bagi kita sebagai orang Muslim, orang mukmin beriman dengan Tuhan, masuk bulan Rabiul Awal supaya masuk bulan-bulan lain, tak ada masalah gapo dia, biasa standard ke. Hidup dengan kehidupan kita, cari makan, cari pitih saja, tak ada terasa masuk Rabiul Awal, biasa begitu. Tak ada nostalgia langsung. Tak ada rasa benda besar berlaku pada bulan ni, yang mana bulan ni dicukupi oleh seluruh makhluk. Kita jangan tidak ada perasaan dengan Nabi. Kita jangan tak ada perasaan dengan Nabi. Jumpa kita lah contohnya. Kita contohnya adalah tarikh sekian-sekian ni, tarikh nostalgia hamba dengan orang rumah hamba. Tarikh pertama kali hamba bertemu dengan dia. Contohnya, orang yang kita sayang, kita bertemu, tarikh tu kita ingat. Tarikh ni hamba teringat selalu. Maka setiap kali dalam hidup kita berlalu saja tarikh tu, otomatik perasaan kita akan terkesan selalu. Tarikh ni hamba teringat satu benda. Maka kita orang Islam, benda yang paling terkesan kepada diri kita, lahirnya punca hidayah kita. Tak usah duk buatlah, kalau tak lahir Nabi Muhammad, kita ni jadi gapo dia tak tahu juga. Maka jangan rasa sombong, jangan rasa ego dengan Nabi Muhammad. Apabila kita boleh Islam, boleh iman, boleh mengajar, boleh halim, boleh ilmu, ada anak murid dah pula, tiba-tiba lah masuk hari bulan kelahiran Nabi, rasa tak ada gapo dah. Sebab apa? Saya dah sempurna dah. Saya dah bangun tahajud dah. Saya dah baca Quran dah. Saya dah nangis dah tengah malam. Buat apa dia ingat Muhammad tu? Apa beza saya ingat Muhammadnya? Saya semayang dah kan? Ada orang ni lupa daratan. Egonya dia dengan Nabi Muhammad. Jadi kita sebagai orang Islam, antara benda yang menjadi keimanan kita sebagai orang Islam, hendaklah kita muliakan dan kita sayangi Nabi. Ni iman masuk dalam kategori iman kita, muliakan Nabi dan sayang ke Nabi. Muliakan Nabi, wa yuwaqqiruhu wa yu'azzimuhu wa yuwaqqiruhu. Dalam ayat Quran kata muliakan Nabi, hormat ke dia. Sayang ke Nabi, hormat kepada dia. Maka adakah masuk dalam kategori sayang? Apabila masuk tarikh-tarikh, sejarah-sejarah, waktu-waktu yang mana seluruh makhluk bergembira dengan kelahiran Nabi, benda ni ulangi saja. Malam yang paling afdal. Malam paling afdal bagi umat adalah malam hari kelahiran Nabi. Ni ulama kata. Dalam sejarah seluruh dunia, hari berganti malam, malam berganti siang. Malam yang paling afdal bagi umat Nabi Muhammad adalah hari kelahiran, malam kelahiran Nabi dia. Manakala malam yang paling bahagia bagi Nabi pula adalah malam dia bertemu dengan Allah pada malam Isra dan Mi'raj. Sekalipun ada banyak malam bagi kita, ada nostalgia, kita ada sejarah hidup, banyak benda yang menyebabkan kita ingat pada suatu perkara, tapi ingatlah kita sebagai orang Islam, malam yang paling bahagia adalah malam hari kelahiran Nabi. Hak tu jadi gapo dia? Akidah. Akidah kepada kita. Wajib kena sayang ke Nabi. Bukan kata sunat amat tak sayang Nabi. Wajib mulia Nabi, wajib muliakan Nabi. Bukan kata sunat muliakan Nabi ni, wajib hukum dia. Kalulah tak wajib, ulama kata sunat, tak apa, amat tak usah buat. Amat tak usah hormat Nabi, boleh ke tak? Rasa kurang saja dengan Nabi. Sahabat-sahabat dulu lebih dia bukan banyak semaya. Orang lepas tu rajin juga semaya. Orang dulu bukan lebih sahabat kerana baca Quran. Dak orang sahabat dulu lebih pada sahabat banyak baca Quran juga. Gapo dia lebih? Dalam hati sahabat dengan Nabi ada rahsia. Ada nostalgia dia. Hak tu orang tak boleh lawan dengan dia. Ni tak ada orang boleh lawan hati-hati sahabat kerana dia ada rahsia dia dengan Nabi.
Sayyidina Abu Bakar lagu mana, Sayyidina Umar lagu mana. Semaya, orang lepas pada tu tabi'in gaji semaya. Ilmu, kadang-kadang perbahasa orang sekarang lebih tinggi ilmu dia. Kita nampak dari sudut perbahasa dia. Mungkin Sayyidina Abu Bakar bahas biasa-biasa, ya mungkin. Tetapi gapo dia lebih Sayyidina Abu Bakar. Ni. Syai'un ma waqara fi qalbi. Ada satu benda di dalam hati Sayyidina Abu Bakar yang orang tak boleh lawan. Gapo dia? Dia dengan Nabi lagu mana. Nah, jadi kita berazam masuknya bulan Rabiul Awal, kita tak say dah Rabiul Awal hak dulu-dulu perangai kita. Supaya setiap kali masuk bulan Rabiul Awal bertambah kita dengan Nabi. Lagu mana nak bertambah kita dengan Nabi? Bertambah dekat, jangan bertambah jauh. Lagu mana cara nak dekat dengan Nabi? Jasad Nabi duduk di Madinah, kita duduk di bagai ni, lagu mana nak dekat dia? Tidak lain tidak bukan. Pertama hubungi dia dengan selawat dengan Nabi. Kalau biasa kita duk selawat 10 kali sehari, tambah 20 kali. Selawat 100 kali tambah 300 kali. Selawat 1000 kali tambah 3000 kali. Bulan ni lebih-lebih lagi pula, bulan ni hangpa nak kacau juga selawat boleh 1000 juta kali sekali. Nak lawan sekali. Nak padan dengan Nabi saya kat hangpa, hangpa nak selawat juga ke dia. Ya Rabbi, Nabi saya sungguh kat hangpa. Hangpa nak balas juga, hangpa nak selawat juga ke dia. Selawat boleh bukan boleh ke Nabi, boleh kita pula. Nabi boleh so kita 10 tu balas. Dan kita berselawat kepada Nabi ni, heran tak heran dah. Tuhan pun saya ke Nabi. Ada orang tak saya ke Nabi. Allah hormat ke Nabi. Ya tak panggil Muhammad. Ya panggil ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul. Tengok Allah sendiri pas tahu mana kita dengan Tuhan. Tuhan berselawat, malaikat berselawat kepada Nabi. Kita tak usah selawat ke Nabi. Setara mana kita? Setara Tuhan selawat ke mana Nabi. Tak ada amal. Semaya tak ada lagi. Semaya sebuah Tuhan. Tuhan tak wayak aku semaya. Tak. Puasa, Tuhan tak puasa. Tuhan tak puasa, Tuhan suruh kita puasa. Tapi apabila ibadat selawat, ibadat kepada kekasih dia, ibadat kepada tu Muhammad, kau ibadat kepada Tuhan kita sekarang. Sudah. Allah sendiri ayat cerita. Allah, innallah, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat Allah berselawat kepada Nabi. Ya Rabbi, kok mana pula kita duk selawat, duk ibadat Tuhan, Tuhan duk buat Nabi pula. Kona lepel lagu ni. Kona lepel dia panggil. Patutnya Nabi Muhammad lah selawat ke Tuhan. Patut misal contohnya dia. Tuhan ayat cerita kata hamba sendiri selawat kepada Nabi Muhammad dan malaikat. Maksud selawat ni turunkan rahmat, kasih sayang dia. Tuhan sendiri kita rasa tak perlu saya ke Nabi. Ajaran mari kok mana? Yahudi mana mari ajar masuk dalam kepala otak lagu ni. Sehingga membenci. Bukan kata benci tubuh Nabi. Boleh hari kelahiran teringat Nabi pun tak suka dah. Ni bunyi dah. Masuk boleh Rabiul Awal sudah kakak tu. Sudah kakak set capalah set goni. Ni nak buat pameran bagai-bagai Nabi pula. Mari atas langit mana tak tahu ni. Bagai jolok kodok ni mari nak buat taksub, nak buat benda sesat lah kau. Subhanallah. Gini. Sipi orang bergawe, sipi orang bercinta ni tak ada sipi. Sebab tu kalau orang bergawe dia kecek ngapu. Lautai api sanggup kurenangi. Ngapu dah kecek. Tapi dia kecek benda lagu tu. Bagi orang bergawe dimaafkan. Apa dia mabuk? Ya mabuk. Orang mabuk. Tak dikira dah perkataan dia. Sekalipun dusta. Tentu dusta. Tapi perasaan cinta itu tak boleh digambarkan. Maka sahabat dengan Nabi tak erti nak kecek. Lagu mana perasaan dia? Rela dia hancur ke tubuh dia. Kalau Nabi perang sahabat bukan guna baju besi ya. Sahabat kita tubuh dia sampai hancur. Tu dia nak ayat dia tu saya ke Nabi. Dia tak erti nak royak. Royak saja mungkin Nabi tak dengar, Nabi tak faham. Hamba rela hancur tubuh kerana Nabi. Pas kita hancur tubuh kalau ni dak pun. Sikit saja mari-mari korban sikit, korban masa, korban gapo, mari tengok Nabi kita. Tak boleh tengok seluruh jasad. Boleh tengok hujung janggut, hujung serba pun jadi dah kalau orang bergawe ni. Sebab tu kalau orang bercinta dia tidak tanya dalil. Dalil ni orang tak ada perasaan baru dia tanya, apa bukti hangpa kena saya ke dia? Apa bukti? Tapi orang kalau dia saya tak pasal kecek. Sebut saja Nabi hangpa rela pergi tak mari dalil pun tak apa.
Sebab tu antara kita panggil moto, misi kita dalam pameran kita 12 Rabiul Awal sampai 22 Rabiul Awal 10 hari kita buat sini. Kita buat tulis besar-besar kerana cinta kita di sini. Faham sendirilah. Nah, kalau orang tak ada perasaan tak sawak mari gajah rimah berok serati pun tidak akan percaya. Nabi Muhammad mari depan pun dia tak nampak Nabi Muhammad. Dia kata fake lagi, kata nipu lagi. Bagi orang dah duduk depan mata dia. Abu Jahal tak nampak paksudah Nabi Muhammad. Tak nampak dia dah tengok dah depan mata Nabi Muhammad. Hak Sayyidina Abu Bakar tengok tu lah. Hak boleh himai, boleh makrifat, boleh syurga, peri-peri kepada Sayyidina Abu Bakar tengok tubuh tu. Hak original. Abu Jahal mari tengok supaya tolong. Tak masuk syurga dia, pelik semua. Mari tengok juga kerana ni masyhad dipanggil. Katanya ulama al-madad ala qadril masyhad. Pemberian Tuhan kepada hati-hati seseorang itu menurut pandangan dia. Mu tengok lagu mana? Abu Bakar tengok lagu mana? Siapa boleh lagu tu mau lalu, boleh makrifat dengan Tuhan. Abu Jahal tengok lagu mana? Tak boleh kau satu. Tak boleh kau satu Abu Jahal. Tengok benda sama, ori dah bagi ori depan. Seluruh jasad Nabi daripada hujung atas sampai ke bawah. Pas kita ni peluang, ada orang mujulahnya sipar janggut Nabi selalu. Nah, serban Nabi gapo dia kita boleh tengok ujung-ujungnya. 1400 tahun kalau secara teorinya tak boleh tengok dah manusia lah kalau 1400 tahun. Hancur dah kita kata misalnya contoh orang biasa. Tapi ada orang mana hok jujur-jujur. Ya sipar tu bukan saja-saja tu. Kalau jenis kaki Wahabi tak sipar janggut Nabi. Dia kata tak ada pedoh, gapo dia bukan kenyek. Ya kena sipar pitih baru kenyek. Baru boleh. Oh bagai Nabi ni tak ada pedoh lah mana. Tak percaya tanyalah. Popok dia ya tak cara kau bagai Nabi dia jual. Sebab tak ada benda nilai di sisi hamba. Pitih lebih bernilai. Hamba tukar dia mau ambil janggut Nabi, hamba nak pitih. Dia mau ambil serban Nabi, hamba nak pitih. Hak tu orang gila pitih. Betul tu kata perbuatan dia. Dia tak boleh nipu orang kalau tak saya, dia tak boleh nak nipu. Akhir sekali perbuatan dia zahir juga. Maka orang saya rela bui pitih. Boleh tengok janggut apa dah. Boleh tengok serban pun tak apa dah. Boleh tengok ganim tak apa dah. Muka tubuh dia tak boleh tengok dah. Jadilah tengok pula yaqazah. Tengok bukan kau jenera belaka. Masa mari pameran jenera mimpi. Dak. Mari tengok boleh tengok jelas-jelas janggut Nabi, serban Nabi. Allah rezekinya lah kita. Kalau kita nak tengok di Nuh Turki ni top kapi banyak pitih tubik. Jadi hamba roh 1 Rabiul Awal ni 12 hari lagi. Kita tunggu ni. Juzuk tubuh Nabi ni siapa tempat kita. Apakah kelebihan, apakah hikmah Tuhan pilih tempat kita ni kita tak tahu. Serah Tuhan, hanya mulut menyebut alhamdulillah. Terima kasih Tuhan pilih tempat kita. Bukan mudah Nabi nak mari ni. Tak semua tempat boleh mari. Mungkin berkat bapak kita duduk selawat, duduk majlis maulud, duduk panggil Nabi assalamualaikum ya Rasulullah. Duk wi salam semacam. Nabi duk jawab dah. Akhir sekali tubuh hanggo kita okey kata. Wak mari janggut pun jadilah. Jadi kita sebagai orang muslim bergembira dan sangat bersyukur kepada Tuhan tempat kita dihadirkan benda lagu tu. Ni bagai-bagai Nabi pun tak suka, bulan Nabi pun tak suka, anak beranak Nabi pun tak suka. Tak suka belaka. Pamu suka ke apa? Pitih. Subhanallah. Bangkitlah kamu dengan pitih. Bangkitlah kamu dengan harta. Akhirat hak paling bisa sekali Nabi Muhammad. Siapa dia boleh suka Nabi Muhammad? Nak ngejah mahkamah Tuhan, syafaatul uzma Nabi Muhammad seorang lah. Pada masa itulah orang rela menghabiskan pitih berjuta-juta ringgit. Semata-mata nak dekat dengan Nabi. Nak boleh tengok Nabi ya. Katanya Nabi celaka orang tak boleh tengok aku pada hari kiamat. Sesak jalan dia orang. Pas lagu mana kita kalau tak boleh tengok Nabi. Hak ada peluang ni mari tengok hujung-hujung sikit pun tak apa dah. Jadi mudah-mudahan masuknya bulan Rabiul Awal bertambah azal kita dengan Nabi Muhammad, bertambah selawat, bertambah nak ikut sunnah-sunnah Nabi, bertambah nak menghayati lagi pelajaran-pelajaran yang Nabi bui. Kerana benda-benda itulah Nabi sebut kelebihan berselawat orang yang paling dekat dengan aku pada hari kiamat, orang yang paling banyak berselawat pada aku. Jadi kita berharap dengan marinya bulan Rabiul Awal bertambah semangat kita nak berselawat dan bertambah dekat kedudukan kita dengan Nabi. Kita hanya menagih simpati daripada Nabi sahaja. Amalan kita tidak seberapa, ikhlasnya tidak ada. Kalulah Nabi tak tolong kita, seloklah kita. Maka katanya dalam hadis kata Allahu mu'ti wa anal qasim.
Allah je beri, aku je bagi. Nabi Muhammad je bagi sudah. Super projek lah. Kerajaan waktu bik Tok Mulu je bagi. Nak pergi minta dengan Perdana Menteri, orang tak minta dah. Ngejah Tok Mulu ni lah. Nah, lagu tu. Maka Allah Ta'ala je bui, Nabi Muhammad je bagi. Dia bagi ke apa? Pitih Nabi Muhammad. Tak. Macam-macam benda mu nak dengan Muhammad. Minta dengan dia. Makrifat, ilmu, duduk dengan dia belakang. Pitih tak sedut minta lah. Engkau bukan kerja dia pitih. Jadi mudah-mudahan masuknya bulan Rabiul Awal semakin meningkat saya kita, rindu kita kepada Nabi Muhammad. Yang mana saya dan rindu itu menambah keiman seseorang. Siapa dia semakin kuat rindu dia saya kepada Nabi Muhammad, yakin dan percaya iman dia semakin meningkat. Tapi kalau semakin menjunah perasaan kita dengan Nabi Muhammad, ingat dan yakinlah iman kita semakin menjunah. Jangan jadi orang masuk saja bulan Rabiul Awal, jadi tak senang duduk macam cacing kepanasan, tak selesa lagi. Kat rumah hamba penuh lawak orang duduk. Jangan jadi tentera iblis pada bulan-bulan Nabi ini. Kita biar jadi apabila syair itu kata seluruh wafamuz zaman tabassumu wasana'u. Mulut-mulut alam itu tersenyum hari kelahiran Nabi. Mudah-mudahan salah satu alam ni termasuk diri kita yang tersenyum pada malam itu. Maka ungkapan perkataan orang bercinta ni tak boleh nak royak sebenarnya. Tetapi sekadar nak menggambarkan saja apa yang ada di dalam hati kita. Allah dan Nabi saja yang mengetahui ikhlas tak ikhlas kita menyayangi dia. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.